Warga Malaysia ni, terima kasih kerana terus bersama kami. Dan hari ini kita bawa satu topik menarik yang berkaitan dengan kita rakyat Malaysia. Apabila kita nak keluar di tempat awam, sebilangan daripada kita rasa sedikit segan kerana mempunyai kondisi kulit yang berbeza ataupun yang tidak normal berbanding biasa. Dan hari ini kita bercerita tentang ejaannya PSORIASIS, tapi sebutannya ialah psoriasis. Saya nak bersama dengan perunding dermatologi Hospital Pantai Kuala Lumpur, Dr. Nazrin Arifin. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Baru ini kita cerita tentang kelompok rambut dan kulit kepala dengan bonding. Dengan bonding. Hari ini kita cerita lanjutan tentang kulit juga di seluruh badan ya. Tapi sebelum kita bersama dengan doktor untuk memperincikan lagi topik psoriasis ni, mari kita saksikan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan psoriasis tu. Saksikan. Psoriasis adalah keadaan kulit beradang yang kelihatan berwarna merah disebabkan oleh pembaharuan sel-sel kulit yang abnormal, iaitu 4 kali lebih cepat berbanding kulit normal. Ia juga disebabkan oleh pertambahan bilangan saluran darah kecil yang membesar pada kulit, menyebabkan penebalan kulit dan seterusnya pemukiman. Psoriasis kelihatan seperti topok-topok berwarna merah yang ditutupi kuping-kuping yang mengelupas. Namun demikian, psoriasis tidak berjangkit dan tidak boleh merebak kepada orang lain dan tidak disebabkan juga tahap kebersihan yang rendah. Psoriasis juga dipercayai berpunca dari satu gabungan faktor-faktor genetik dan persekitaran. 1/4 hingga 1/3 daripada mereka yang mengalaminya berasal daripada keluarga yang mempunyai sejarah sedemikian. Tekanan fizikal serta emosi dan jangkitan pada kerongkong yang serius boleh menyebabkan psoriasis yang serius juga. Psoriasis juga bertindak balas kepada rawatan cahaya ultraviolet dan sekaligus dapat menghilangkan penyakit ini. Sejauh manakah keberkesanan rawatan ini bagi menyembuhkan penyakit psoriasis secara keseluruhan? Kita bersama tetamu di studio. Okey, nampak menggerun sikit, tapi itulah hakikat yang dihadapi oleh beberapa orang kawan kita yang berada di sekeliling kita yang mungkin kita tak tahu, dan mungkin kata mereka ni nampak seperti biasa tapi mengalami situasi sebegini sepanjang masa. Ada yang secara on and off, ada yang lebih kerap daripada kebiasaan yang lain. Dan bersama kita Dr. Nazrin Arifin, perunding dermatologi Hospital Pantai Kuala Lumpur, juga akan menceritakan lebih lanjut. Cuma tadi saya dah maklumkan Doktor kepada penonton Indonesia ni berdasarkan pembacaan saja nak memahami psoriasis. Dan sebelum nak interview doktor, kena buat homework sikit lah. Salah satu artikel yang saya baca mengatakan sistem imun yang keliru tentang sel kulit. Ingat, itu adalah sel asing, jadi diserang, jadi menyebabkan pertukaran kulit berlaku dengan lebih kerap. Sejauh mana fakta itu ataupun saya membaca fakta yang kurang tepat? Explanation scientifically adalah amat kompleks lah berkenaan dengan psoriasis ni. Yang paling explanation yang paling terkenal ialah mengenai immune system yang melibatkan sel darah putih. Kita panggil T helper 1 cells. Ini menyebabkan kulit itu menjadi radang, menyebabkan dia tebal, bersisik dan berdebu. Selalunya puncanya daripada sel darah putih itu menyebabkan keadaan ini terjadi. Tapi ada lagi faktor-faktor yang lain jugalah. Terlalu kompleks lah kalau saya sebut ni, nanti orang confuse pula. Tapi setengahnya tu menyebabkan daripada sejarah keturunan psoriasis. Terutama kalau seorang ibu atau bapa daripada pesakit itu ada penyakit psoriasis. Kalau salah seorang daripada ibu atau bapa ada psoriasis, anak dia ada 7 kali ganda risiko untuk mendapatkan psoriasis. Kalau dua-dua ibu bapa ada psoriasis, 20 kali ganda. Kalau seorang daripada adik-beradik, dalam 3 kali ganda lah. Ada juga lain-lain apa yang kita katakan trigger factor yang boleh menyebabkan psoriasis itu datang.
ataupun menyebabkan penyakit psoriasis itu semakin teruk lah, ya. Antaranya kalau stres, stres menyebabkan penyakit itu bertambah teruk. Kalau berlebihan alkohol, smoking juga, ya, sesetengah ubat seperti ubat hypertension yang dinamakan beta blocker, anti malaria, and also lithium lah, boleh menyebabkan kejadian inilah. Lagi satu, kalau ada jantan kuman juga boleh trigger psoriasis juga, ya. Ada berbagai faktor lah. Bagaimana faktor-faktor luaran seperti gaya hidup ni mempengaruhi kondisi psoriasis ni, doktor? Kalau yang saya pernah sebut tadi, kalau alkohol yang berlebihan, kalau smoking pun, in fact, maksudnya gaya hidup ni akan trigger untuk keadaan psoriasis lah. Tapi apa yang berlaku secara kita tak mahu terlalu saintifik, tapi sekurang-kurangnya kita faham. Kalau isap rokok, ini akan berlaku sel darah putih. Bagaimana penjelasannya sebenarnya? Oh, penjelasannya. Penjelasannya sebab kita punya body ni very sensitive, dia memerlukan balance yang just right. Bila ada sikit je off, ada sedikit defect, kadang-kadang itu penyakit akan datang, macam-macam penyakit lah. Sebab itulah selalunya kalau katalah gaya hidup yang menyebabkan kita banyak stres, banyak penyakit yang boleh datang just because of stres. Sistem badan tu tak berjalan secara normal. Secara normal. Sebab sistem badan kita amat kompleks. Satu sel tu bergantung pada sel yang lain, satu aktiviti dalam badan tu bergantung pada aktiviti lain. Kalau ada satu silap, ada problem, ada masalah. Dan akan kacau sistem keseimbangan itu. Okey, dan ada jenis-jenis psoriasis. Ada banyak jenis psoriasis. Yang paling selalu kita nampak ialah dalam bahasa Inggerisnya stable plaque psoriasis lah. Dia ada gambar stable plaque psoriasis yang besar-besar, dia radangnya besar-besar, lepas tu berdebu, bersisik. Bagaimana bahagian kaki? Kaki selalunya ada di siku, di lutut, kadang-kadang kepala, lower legs lah. Kadang-kadang tu setengah patient tu ada pada seluruh badan, ataupun melibatkan kuku juga. Kuku menjadi menggerutu, dan bersisik, tebal kukunya. Maknanya sel kulit ni terbina berlapis-lapis sebab dia tak ada time untuk mature. Jadi kitaran sel tu menjadi terlalu pantas. Bila terlalu pantas, kalau orang biasa, kitaran sel dia dalam bila sel tu muncul, dia matang, dia mati, lepas tu dia tanggal daripada permukaan kulit, mengambil masa 28 hari. Tapi kalau orang yang ada psoriasis, dia punya kitaran itu terlalu cepat, 4 hingga 7 kali ganda. Jadi every 3 days, 4 days dia dah dapat sel baru bertindih-tindih, dia tak bersisik, tak sempat nak matang. Dia tak sempat matang. Jadi glue antara sel-sel kita tu ada gum, ada glue, so dia tak boleh hilangkan glue tu, so dia bertindih-tindih, jadilah psoriasis. Okey, itu stable plaque psoriasis. Dan kalau yang bertumpuk-tumpuk di badan tu, itu pun kita ada stable plaque psoriasis yang lagi kecil-kecil, dan menyebabkan radang yang pada seluruh badan tu ada juga, tapi still called as a stable plaque psoriasis. Setengahnya tu kita panggil gutted psoriasis. Dia macam raindrop ataupun macam hujan, titik hujan. Itu gambar dia, macam titik hujan. Ini selalunya triggernya ada jangkitan kuman pada kerongkong, pada tekak, kita panggil streptococcus. Selalunya ada sejarah yang kalau kita tanya pesakit, ada sejarah sakit kerongkong atau batuk-batuk lah sebelum tu, lepas tu keluar macam tu lah, bintik-bintik kecil-kecil lah. Doktor, adakah seorang yang mengidap psoriasis ini akan mengalami keadaan yang berbeza-beza, ataupun orang yang dapat kena psoriasis ini akan orang ni jenis dapat yang orang ni jenis dapat yang stable plaque, ataupun kalau orang tu ada psoriasis dia akan ada kecenderungan untuk dapat jenis-jenis yang berbeza?
Kalau ada pernah kena gatik psoriasis, ya, boleh ada risiko untuk dapatkan plak psoriasis pada masa akan datang lah. Setengahnya tu ada satu kondisi daripada tangan dan kaki sahaja, bersisik, merah, luka daripada tangan, sakit lah tangan. Kadang-kadang sakit untuk buat kerja, sakit untuk berjalan. Itu kadang-kadang pesakit tu ada juga psoriasis pada bahagian lain yang kita katakan tu stable spot psoriasis. Ada satu yang hanya tangan dan kaki tapi macam bernanah. Dia tak banyak bersisik sangat. Kita panggil dia punya term tu pustula psoriasis ataupun palmar pustulosis. Jadi yang ini dia spesifik, cuma tangan dan kaki sahaja. Kebanyakannya 90% adalah wanita yang merokok. Berapa peratus? 90%. 90% adalah wanita yang merokok. Ya, akan dapat di bahagian bukan risiko. Kalau you merokok risikonya 90%, tapi kalau you ada palmar plantar pustulosis tu, bila kita tanya sejarah kita dalam history dia, memang dia merokok. 90% daripada orang yang ada penyakit ni adalah wanita yang merokok. Palmar plantar yang dia di tapak tangan dia. Yang macam ni, yang ada macam nanah tu, Okey, penerbit kita minta tunjuk slide keratan rentas kulit. Doktor mungkin boleh tunjukkan bahagian mana sebenarnya yang berlaku pembentukan sel kulit ni, adakah di bahagian atas ke, bahagian epidermis ke? Okey. Kalau ikutkan bahagian mana sebenarnya yang penghimpunan sel-sel kulit yang berlaku secara cepat? Penggunaan sel kulit yang berlaku secara cepat tu pada bahagian epidermis. So kalau kita tengok yang last layer, last layer yang kotak-kotak, nampak tak kotak-kotak kecil-kecil tu, last layer tu, itu bahagian yang sel itu wujud lah. Dia start daripada situ, tu young cells. Lepas tu dia naik ke atas sikit-sikit, dia matang hingga ke lapisan yang paling atas sekali, yang macam lines tu, yang itu sel itu matilah. Dan bila tiba ke permukaan yang atas sekali, dia akan tanggal. Tapi bahagian bawah sel, bahagian bawah epidermis tu ada juga banyak benda yang berlaku lah dalam psoriasis, seperti yang ada disebut earlier on, blood vessel tu, kalau kita nampak salur darah yang merah dengan biru tu, dia bangun sikit. Dia akan sangat hampir pada permukaan. Dia akan sangat hampir pada permukaan. Jadi kadang-kadang kalau terkopik bahagian yang scaly tu, bahagian yang bersisik tu berdarah, cepat berdarah. Sebab oleh kerana kita punya saudara tu sangat dekat pada permukaan kulit. Okey doktor, maknanya bila ada timbulan sel-sel kulit, maknanya salur darah juga akan terbentuk juga. Salur darah dia punya kulit epidermis ni. Hari ni kita mobile sikit. Jadi kalau psoriasis, dia punya ni bahagian ni akan tebal macam ni. Okey, lepas tu dia beralur naik atas, dia punya bahagian ini lagi dekat lagi dengan permukaan, faham tak? Dia macam ni. Okey, bentuk dia lain sikit lah. Saya tak dapat tunjuk gambar yang macam tu. Jadi bahagian ni bawah juga ada banyak sel inflammatory sel radang. Kita panggil limfosit atau itulah T cell tu, sel darah putih tu. Jadi yang menyebabkan radang dan kemudian rasa gatal dan sebagainya itu adalah itu antara disebabkan oleh sel-sel yang lain juga. Kita tak naklah pergi too deep into it. Ada lalu detail about it. Sebab itu ada banyak-banyak sel-sel yang lain, chemical yang lain yang kita keluarkan bila kita ada radang kulit. Mana-mana bahagian badan yang radang, kita akan keluarkan sel darah putih, kita akan berfungsi, chemical dalam body akan berfungsi, dan chemical itu setengahnya akan menyebabkan kita gatal. Walaupun dia boleh menolong untuk cuba menolong. Dia macam sistem pertahanan pertahanan badan tu, tapi dia overdo it. Dia overdo it, lepas tu dia tak berfungsi dengan elok sebab ada dysfunction. Ada dysfunction. Dia terlebih ke arah doktor. Kita nak hubungi nak bersama dengan salah seorang yang mengalami kondisi psoriasis ni. Dah bersedia di talian? Okey, sedang cuba untuk menghubungi beliau. Bermaksud
itu adalah tidak balas sel darah putih sebenarnya yang menyebabkan rasa gatal dan sebagainya itu. Tidak balas antaranya. Bukan directly from the white cell lah, darah putih tu, tapi chemical yang lain yang berkaitan dengan darah putih tu. Sebab dia ada banyak peringkat lah. Kita sebab perkara ni sangat teknikal, jadi pada masa sama kita nak memastikan penonton faham semudah-mudahnya. Okey, kita bersama dengan Faizal, salah seorang yang mengalami psoriasis ni. Hello, Assalamualaikum. Hello Faizal. Waalaikumsalam. Faizal, terima kasih kerana sudi berkongsi kisah hidup anda dengan kami ini. Kalau boleh ceritakan kepada penonton, dan doktor ingin tahu lebih lanjut juga, sejak bila mengalami masalah atau situasi kondisi kulit psoriasis ni? Saya mula sebab saya kena penyakit ini ketika saya kecil lagi, waktu sekolah rendah. Jadi waktu sekolah rendah tak banyak pengetahuan, tak banyak pendedahan dan di meja bila kita baca, tak baca kisah-kisah kesihatan semua kan. Jadi bila kita tak tahu tu, kita rasa biasalah penyakit kulit biasa, satu ubat. And then bila sampai satu peringkat satu tahap di peringkat peringkat pertengahan tu, dia macam dah tumbuh ke seluruh badan. Jadi saya macam pelik lah sebab saya dah ikut pada penyakit kulit, dah ikut pada klinik kulit, dan sebenarnya tak banyak doktor yang tahu apakah jenis penyakit saya. Sebab ada yang cakap macam-macam lah, ada cakap gurah, kayat dan sebagainya. Tapi sampai bila saya dah tak tahu, dah meninggi jalan buntu sebab dia semakin tumbuh. Jadi saya mulalah buat research sendiri semua melalui internet dan sebagainya. Dan saya dapat tahu tentang penyakit ni melalui internet lah, di Wikipedia dan sebagainya, di Google. Jadi bila saya tahu tu, terus saya ke klinik kulit yang berada di sekitar Kuala Lumpur. Dan saya dah pergi ke beberapa klinik. Satu klinik yang boleh faham penyakit saya. Saya pergi ke klinik biasa, general klinik dan hospital. Jadi mereka bagi cerita yang kata okey, ni penyakit kulit biasa dan sebagainya. Dan sampailah saya pergi ke satu klinik kulit yang pakar kulit di sekitar Sumbangjaya. Menggunakan mikroskop dan sebagainya, ambil siar kulit saya. Baru saya dapat tahu kata itu adalah penyakit psoriasis. Jadi saya cuma rasa sedikit macam tak faham kenapa General Hospital tidak mendapat informasi tentang penyakit ini. Okey, tak apa, itu isu yang kita akan ni lah. Cuma kita nak tahu sekarang ni kondisi sebegini dan dia harus ditempuhi dari hari ke hari. Bagaimana kehidupan sosial Faizal? Sebenarnya rasa nanti rendah diri sebab memang kalau kita bukan maju ke apa kan, ketika ni pandai aktiviti sukan dan sebagainya daripada sekolah dulu. Jadi bila kawan-kawan tengok semua tak dekat, jadi kita rasa sedikit rasa rendah diri, rasa stres, dan kita susah nak bergaul. Dan sebenarnya penyakit ni yang saya dapat tahu lah, saya tak tahu lah pada penyakit lain, tapi memang penyakit ni bila kena cahaya matahari ataupun berada dalam keadaan yang panas, berpenuh dan sebagainya, dia akan menyebabkan keadaan kulit sangat gatal dan tak selesa, dan kita akan rasa pedih dan pelik lah. Ada tak makanan-makanan tertentu yang akan mencetuskan keadaan yang lebih teruk? Saya tak tahu betul apa maksud, tapi kebanyakan yang saya pergi di pakar kulit kata mengatakan benda-benda biasalah, benda gatal, seafood dan sebagainya. Tapi even saya dah tak makan seafood, tapi dia still lagi macam tumbuh, especially kalau saya bersukan. Jadi nak lakukan sukan tu kita kena pergi 2-3 kali macam perlu ke tak, sebab kalau sukan dia akan macam lagi tumbuh, dia akan jadi merah-merah. Kalau sebelum sukan tu lagi dia kering, dan bila dia sukan tu dia akan jadi merah-merah macam tu. Jadi agak tertekan lah itu, tapi alhamdulillah bila dah lama kena ni dah biasa dan ada persatuan dan sebagainya, kita rasa orang lain juga mengalaminya. Maknanya dah boleh mengendalikan situasi anda lah ya. Ya. Okey, Faizal, terima kasih sudah berkongsi. Doktor kata nak exercise, nak bersenam, nak berpeluh pun takut disebabkan takutnya berlakunya radang. Adakah ini juga antara trigger yang boleh, sebab Faizal kata dia stres sebab psoriasis. Tapi psoriasis boleh berlaku kalau stres. Jadi stres trigger psoriasis dan vicious cycle ya. Macam itulah. Faizal ada sebut pasal
kalau dia bersenam makin merah. Ingat tak tadi kita tunjukkan gambar pasal blood vessel tu, salur darah very close to the surface of the skin, rapat pada surface of the skin. Jadi bila exercise, kita punya saudara itu akan kembang. Ya, bila kembang dia jadi merah lah. Ya, bukan exercise tu menyebabkan psoriasis itu lagi teruk. Cuma appearance, ya. Kita pergi penglihatan tu pada penyakit tu nampak macam lagi merah sebab saudara tu kembang. Maknanya kalau orang biasa pun bila merah juga bila exercise kan? Akan merah kan, sebab saudara kita kembang lah bila kita exercise. Okey. Adakah psoriasis ni boleh dijangkiti secara airborne ke ataupun bagaimana? Tidak. Dia bukan tak sekali-kali. Okey, dia bukan penyakit berjangkit. Dia cuma penyakit kalau ada sejarah dan keturunan tu mungkin lebih cenderunglah kepada psoriasis. Tapi dia bukan penyakit berjangkit. Maknanya kalau misalnya doktor saya ada psoriasis, doktor duduk sebelah saya dan nampak keadaannya dan mungkin adalah kepingan sel kulit mati tu, tak perlu bimbang. Tak kisah. Saya kalau macam periksa patient ni, sebab kadang-kadang tu ialah manusia biasa, kita tak, kalau tak memahami apa puncanya, apa masalah psoriasis tu, mungkin akan dipandang serong. Jadi sebab itulah pesakit psoriasis ni kadang-kadang rasa segan, rasa rendah diri, tak nak lah expose kawasan kulit yang ada psoriasis tu, sebab tak nak orang lain pandang serong pada dia. Ingat kata ini berjangkit lah apalah. Jadi tu dia tu ada perasaan rendah diri. Ini sendiri akan menyebabkan lagi stres tu, not just the physical stress, tapi ini mental stress, emotional stress juga. Ada punca yang kira negatif lah kepada pesakit tu. Jadi riadah tu penting, senaman itu penting. Jangan berhenti daripada bersenam. Jadi Faizal jangan risau sangatlah, cuma berwaspada. Okey, bila bercakap tentang orang yang sering mengalami ini soalan terakhir saya kepada doktor. Rawatan yang disebut rawatan, adakah boleh dipulihkan sepenuhnya? Penyakit ni tak ada ubat yang sembuh sama sekali. Ubat-ubatan atau rawatan hanyalah untuk mengawal penyakit itu. Rawatan tu ada berbagai kaedah lah. Yang pertamanya topikal atau ubat sapu yang mengandungi sama ada steroid, vitamin D, salicylic acid ataupun kota. Ini menghalang ke ataupun meredakan? Meredakan. Menghalang tu bermakna kalau tak ada apa-apa, you sapu kat situ, tu tak continue, tak ada apa-apa. Itu menghalang. Tapi dia meredakan, dah ada. Dia meredakan. Okey. Yang kaedah yang kedua, light therapy lah, yang seperti Faizal katakan tadi. I think Faizal disebutkan ada light therapy. Ada slide tadi, salah satu macam box tu, macam Dr. Who box tu. Yang itu masuk dalam box tu, dia ada shine specific wavelength lah, ultraviolet A ataupun B. Patient pesakit terpaksa datang ke hospital selama 2 hingga 3 kali seminggu selama 2 hingga 3 bulan. Ini dia. Okey. Lagi satu kaedahnya ialah makan ubat. Itu kalau psoriasis yang teruk lagi lah. Kalau psoriasis teruk boleh dapat light therapy ataupun makan ubat seperti methotrexate, cyclosporin, hydroxyurea ataupun acitretin. Kaedah keempat ialah injection. Sekarang beberapa tahun yang kebelakangan ini kita ada guna injection. Kita panggil biologic injection. Okey. Macam-macam lagi rawatan. Macam-macam lagi lah. Tapi yang paling penting, kalau boleh, kalau ada penyakit psoriasis tu, kalau ingat ada penyakit psoriasis, dapatkan diagnosis dan rawatan secepat mungkin. Sebab kalau dapat rawatan pada awal, jadi boleh dikontrol, boleh dikawal dengan baiklah. Kalau tidak akan berlaku infection dia ataupun semakin teruk kadang-kadang. Semakin teruk kadang-kadang. Okey, doktor, terima kasih banyak yang kita belajar hari ini. Dan kalau anda ingin tahu lebih lanjut, anda boleh Google saja dan macam-macam maklumat dan perlu dan bertanyakanlah. Misal kata anda mengalami masalah kulit sedemikian. Dr. Nazirin Arifin, Perunding Dermatologi Hospital Pantai Kuala, terima kasih bersama kami. Sama-sama. Kita nak berehat seketika bersama dengan Nur Syah dan Nur Ain, bersama dengan tetamu seterusnya selepas ini, bercerita tentang usaha untuk menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza juga.
selepas ini.